أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan rahmat, kasih dan sayangnya kita dibangunkan dan dibangkitkan sehari lagi menempuh dan melalui kehidupan dunia yang fana, yang akan berakhir, sama ada kita dipanggil balik bertemu dengan Allah Azza wa Jal ataupun dunia ini menemui penghujungnya. Hakikatnya tuan-tuan, kita tidak kekal. Setiap yang hidup bernyawa, makhluk pasti akan menemui jalan yang terakhir, kematian. Sebab itu bagi orang-orang yang beriman, mereka senantiasa beriman, yakin dan percaya bahawa mereka akan dibangkitkan semula, dan setiap daripada apa yang dilakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sekecil-kecil kebaikan sehinggalah sebesar-besarnya. Daripada sekecil-kecil kejahatan dan dosa sehinggalah dosa yang paling besar, mensyirikkan Allah. Setiap daripada perbuatan itu akan dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah Azza wa Jal. Antara balasan, ganjaran dan juga kurniaan Allah Azza wa Jal kepada kita orang-orang beriman ialah syurga, al-jannah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan banyak di dalam Al-Quran ganjaran-ganjaran yang akan diberikan, keredaannya, pahala, dan yang paling besar yang selalu diulang dan disebut adalah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang ada di dalamnya segala nikmat, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatarin ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di hati-hati manusia. A'dadtu li'ibadiyas salihin, kata Allah Azza wa Jal, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku menyediakan untuk hamba-hambaku daripada kalangan orang-orang yang salih, ma la ainun ra'at, sesuatu yang mereka tidak pernah melihatnya dengan mata mereka, wala udhunun sami'at, mereka tidak pernah mendengar dengan telinga-telinga mereka, wala khatarin ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas, terdetik, terimajinasi, terbayang oleh hati dan fikiran mereka. Sebab itu kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang sangat mengalami kesusahan dan kepayahan di dunia. Manusia yang paling teruk di dunia, menanggung penderitaan, merempat, mengalami kesusahan demi kesusahan, kepayahan demi kepayahan. Kemudian dimasukkan, dicelupkan, diletakkan ke dalam syurga dengan sekali celupan, ataupun hanya seketika dia dimasukkan ke dalam syurga, diangkat keluar, lalu ditanya kepadanya, apakah pernah dia merasa susah di dunia? Sepanjang hidup dia menempuh kesusahan, kepayahan, kepedihan, kepenatan, dan tidak pernah dia merasai walaupun kesenangan sedikit pun. Orang yang seperti ini diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam syurga dengan satu celupan, sibrah, kemudian diangkat. Ditanya kepada dia, pernahkah dia merasai susah di dunia? Lantas dia menjawab dan bertanya kepada Allah Azza wa Jal, apakah yang dimaksudkan dengan kesusahan? Dia lupa, hilang. Dengan hanya sekali dia melihat, menikmati syurga itu, menyebabkan dia hilang keseluruhan ingatan, memori dia tentang kesusahan yang dia tanggung sepanjang hidup dia.
Inilah suatu benda yang tak boleh digambarkan tentang syurga yang bakal diberikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal. Salah satu daripada janji Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah akan diberikan sebuah rumah ataupun istana kepada orang-orang yang beriman dan beramal di syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ditanya, qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil jannah, ceritakan kepada kami wahai Rasulullah tentang syurga. Ma bina'uha, apakah binaannya? Bagaimana binaannya, bentuk binaannya, daripada apa syurga itu dibentuk dan dibina? Lalu Rasulullah menyatakan, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah milatuha al-misk al-adhfar hasba'uha al-yaqut wal-lu'lu' wa turbatuha al-warsu wal-dha'faran man yadkhuluha yakhlud la yamut wa yan'amu la yab'as la yabla shababuhum wa la tukharraqu thiyabuhum, atau kama qala, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, pertama sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk membina syurga? Binaan daripada apakah syurga ini dibina? Berdasarkan kepada soalan ini, tuan-tuan, kita dapati apa? Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka kerap juga selalu bertanya kepada Rasulullah tentang syurga. Apakah amalan yang kalau kita lakukan kita boleh masuk syurga? Apakah yang Allah sediakan di dalam syurga? Apakah yang akan kami dapat jika kami masuk ke dalam syurga? Apakah amalan jika kami lakukan diampunkan dosa, kemudian dibalas dengan syurga? Dan Nabi SAW apabila diajukan soalan-soalan ini, baginda akan menjawab. Seperti dalam hadis yang kita baca ini, baginda cerita tentang dibinanya syurga itu daripada za'faran, daripada fiddah, perak, zahab, emas. Dan kita akan tengok nanti maksud hadis ini. Menunjukkan apa? Tidak salahnya seseorang itu mengambil tahu syurga atau bercita-cita untuk masuk syurga, mengharapkan syurga. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, kerap juga Nabi menawarkan ataupun memberikan ganjaran. Sesiapa yang memberikan sedekah dibalas dengan syurga. Sesiapa yang berjihad di jalan Allah akan dibalas dengan syurga. Sesiapa yang membebaskan hamba akan diberikan syurga. Sesiapa yang mendirikan salat malam akan diberikan syurga. Banyak hadis-hadis yang Nabi sebut satu amalan, kemudian Nabi sebut balasannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran juga banyak Allah Subhanahu wa taala sebut, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri. Mahukah kamu aku beritahu tentang suatu amalan, jika kamu lakukan amalan tersebut, perniagaan tersebut, kamu akan dapat pertama keampunan daripada Allah, diselamatkan daripada azab neraka. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Quran kata, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Mohonlah keampunan Allah, beristighfarlah kepada Allah, kerana Allah akan memberikan kepada kamu syurga yang seluas langit dan bumi.
Banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan tentang sesiapa yang melakukan suatu amalan, reward, balasan, ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana ya Rasulullah?" Sekiranya aku terbunuh di dalam peperangan ini, dia pergi berjihad, berperang bersama Rasulullah mempertahankan Islam. Dia tanya dekat Rasulullah, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana ya Rasulullah?" Kalaulah aku terbunuh, terkorban di dalam peperangan ini, di manakah Allah akan meletakkan aku? Apakah balasan yang Allah akan berikan kepada aku di atas pengorbanan yang aku lakukan ini? Dia tanya dekat Nabi sebelum dia pergi perang. Nabi kata, "Fil jannah." Kalaulah engkau terkorban di dalam medan peperangan ini mempertahankan agama Allah, engkau akan dimasukkan ke dalam syurga. Fa alqa tamarat kunna fi yadihi. Dia pun membuang kurma yang ada di tangan dia, dan kemudian dia pergi berjihad dan dia terkorban. Semangat itu dibakar oleh janji syurga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita. Setiap daripada ibadat yang kita lakukan, tentulah kita mengharapkan keampunan dan juga syurga daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada orang-orang yang beriman, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah." Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan bersedekah sebiji kurma atau sebahagian daripada kurma. Sedekah menyelamatkan kamu daripada neraka, memasukkan kamu ke dalam syurga. Kadang-kadang tuan-tuan, banyak perbuatan dan amalan yang kita lakukan di dunia ini tidak dibalas oleh Allah. Bukan tidak dibalas oleh manusia dari sudut habuan dunia. Ada amalan-amalan perbuatan yang kita buat, kebaikan kita yang kita berikan, pengorbanan yang kita lakukan kepada manusia ni, ada sebahagiannya tidak dihargai, tidak dibalas. Kalaupun dibalas, kadang-kadang tidak setimpal dengan apa yang kita buat. Umpamanya kita memberikan masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita, mungkin untuk masyarakat, mungkin untuk masjid, mungkin untuk kampung kita dan sebagainya, kawan-kawan kita, kenalan kita, ada yang kita berikan masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita, kita berikan kepada pihak-pihak tertentu, yang mana sebahagian daripada pihak-pihak itu taklah membalas balik pun apa yang kita berikan itu. Tapi tuan-tuan, orang-orang beriman tidak pernah kecewa dengan dunia. Orang-orang beriman tidak pernah mengharapkan balasan, tidak pernah kecewa dengan balasan dunia, dan tidak menjadikan habuan dunia itu sebagai matlamat mereka. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau orang bagi, terima kasih. Kalau orang hargai, alhamdulillah, syukur. Kalau orang puji, kita balikkan pujian itu kepada Allah, kerana kita tak mampu melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah. Tetapi tuan-tuan, orang beriman, hakikatnya, harapan dia, matlamat dia, cita-cita dia, impian dia adalah balasan di akhirat, ganjaran di akhirat. Sebab itu orang beriman ni, dia tidak kecewa dengan apa yang berlaku di dunia. Jadi kita sambung balik hadis yang kita baca tadi ni, akhbirni anil jannah, beritahu aku tentang syurga. Sebab itu kita duduk ni pun tuan-tuan mengharapkan syurga Allah ni. Pasal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menceritakan tentang malaikat yang berkeliaran, bertebaran mencari orang-orang yang duduk di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu. Kemudian bila mereka bertemu dengan majlis tersebut, mereka memanggil saudara-saudara mereka daripada kalangan malaikat untuk duduk juga bersama dengan majlis tersebut. Lalu selesai sahaja majlis itu, mereka bawa laporan yang berlaku, siapa yang hadir, apa yang mereka lakukan, naik bertemu dengan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat tersebut, di atas apa harapan dan apa yang mereka inginkan daripada perbuatan mereka duduk di dalam majlis ilmu tadi. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, mendengar hadis-hadis Nabi, mendengar ayat-ayat Al-Quran, apa yang tuan-tuan nak? Lalu dijawab oleh malaikat tadi, lantas malaikat berkata, mereka mengharapkan syurga engkau. Dalam ringkasan hadis itu malaikat jawab, mereka nak akan syurga engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka pernah melihat syurga? Tak. Kita memang tak nampak, tapi kita nak syurga. Kita duduk dan mendengar ini untuk kita mendapatkan syurga Allah.
Ini sebagai pemberat dan amalan kita di akhirat esok untuk melayakkan kita masuk syurga Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya pada malaikat, kalaulah mereka melihat nampak syurga, apa yang mereka akan lakukan? Lantas dijawab oleh malaikat, kalaulah mereka melihat syurgamu, tentulah mereka tidak akan tidur dan berehat, melainkan mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga engkau. Jadi sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, mudah-mudahan kita bersemangat untuk mendapatkan sebuah rumah di dalam syurga. Mungkin di dunia ni kita tak ada rumah, kan? Mungkin kita sewa rumah ke, tumpang rumah ke, mungkin rumah kita tak besar ke, tak selesa ke, tapi tak apa. Kita bina, kita buat satu rumah yang cantik dan besar, indah, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Lalu Nabi SAW menceritakan kepada mereka, Nabi kata, labinatun min zahab, binaannya, bangunannya daripada min zahab. Rumah dalam syurga ni dia punya struktur dia, batu bata dia, bangunan dia, dinding dia min zahab, daripada emas. Emas. Dia punya binaan dia tu daripada emas, dinding dia, batu bata dia, tiang dia, struktur dia, rangka dia daripada emas. Walabinatun min zahab, labinatun min zahab, walabinatun min fiddah, daripada perak, daripada emas, daripada perak. Kita kadang-kadang mungkin pernah dengar ataupun pernah tengok rumah-rumah yang diperbuat daripada, bukanlah keseluruhan dia emas, mungkin dia punya satu dua tempat tu dia dibalut dengan emas. Kita dah takjub, excited, kita dah kagum tengok kecantikan, kan orang tengok kepala pipe tu, pancok tu daripada emas, singki tu daripada emas, mungkin kerusi tu daripada emas. Tak pernah lagi kita tengok dinding daripada emas, kan. Tapi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa binaannya daripada emas. Milatuha al-misk al-azfar. Dia punya campuran simen binaan dia tu untuk nak mengikat atau nak membentuk batu bata itu daripada kasturi. Misk. Misk daripada kasturi. Batu-batuannya, batu-batuan binaan rumah di dalam syurga itu, batu-batuannya al-yaquts wal lu'lu', daripada batu permata. Dinding dia, bata dia, simen dia daripada emas, daripada perak, daripada mis kasturi yang mengeluarkan bau yang cantik. Emas tadi warna yang menarik, bersinar, warna emas yang menarik perhatian. Batu batanya daripada apa? Daripada yaqut wal lu'lu', daripada permata. Permata. Daripada batu permata. Intan berlian. Kita boleh terjemah. Maksudnya dia punya keseluruhan struktur dia emas, perak, intan, permata, berlian. Itulah dia punya bahan binaan kepada rumah di dalam syurga tersebut. Wa turbatuha, tanahnya al-warsu wa za'faran, tanahnya itu daripada za'faran, daripada za'faran, daripada wangi-wangian, benda yang wangi. Itu daripada tanah turbah. Turbatuha, tanahnya al-warsu, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan wangi-wangian, wa za'faran, dan juga daripada za'faran. Itu tanahnya. Artinya tanahnya berbau sangat harum, semerbak, wangi. Tidak seperti tanah di dunia. Tanah di dunia ni busuk, kan? Selut, busuk, kan? Tanah di dunia ni kotor, kan? Sebab itu asal kejadian kita itu kita kena ingat daripada tanah selut yang kotor, kan? Kemudian Nabi SAW sebut lagi, may yadkhuluha, sesiapa yang masuk ke dalam syurga, yakhludu la yamuts, dia masuk kekal di dalamnya, la yamut, dan dia tidak akan mati selama-lamanya. Apabila tuan-tuan masuk saja menjadi ahlul jannah,
tuan-tuan tidak akan lagi bertemu dengan kematian. Sebab itu tuan-tuan, hadirin mukminin, selalu kita diingatkan oleh ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita, alim ulama kita, hatta Nabi sendiri juga mengingatkan kita bahawa bila kita hidup di dunia ni, kita hidup seakan-akan ka'annaka abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang berjalan, yang akhirnya akan meninggalkan tempat tersebut dan balik kepada asal kampung ataupun destinasi kita. Sebab itu orang beriman, pasal itu bila Nabi SAW ni, orang pergi ke rumah dia, tengok dia tidur di atas tempat yang tidak berapa elok, sehingga ada bekas di belakang dia. Dia tak alas cantik lah, tak ada tilam yang empuk, dia tidur ada bekas. Bila orang tanya dekat dia, Rasulullah, kenapa tidur macam ni? Kita beli bagi elok sikit, kita cari tempat bagi elok. Dia kata, mali dunia, mali walid dunia, apalah sangat kita dengan dunia. Artinya Nabi nak didik kita bahawa kita jangan kecewa sangat dengan dunia ni. Kita jangan jadikan dunia ni matlamat kita, sebab kita akan tinggal. Pasal itu tuan-tuan, orang yang tak ada apa, atau orang yang dia biasa-biasa saja, bila dia nak tinggal, dia tak sayang sangat. Itu yang besar tu. Tapi bila manusia itu menjadikan pertarungan hidup dia untuk dunia semata-mata, buat rumah habis sakan elok, dia sayang nak tinggal dunia. Bukan kata sayang nak tinggal dunia, nak pergi mana-mana pun dia sayang. Fikir rumah dia cantik apa semua, habiskan masa dia untuk rumah dia, akhirnya tuan-tuan dia akan tinggal. Benda yang kita nak tinggal ni kita tak buat elok sangatlah. Kita tak fikir sangatlah pasal kita nak tinggal. Kan? Kita akhirnya akan balik. Jadi Nabi nak bagi tahu bahawa dunia ni semua kita akan tinggalkan. Kan? Sebab itu kehidupan yang menenangkan, kehidupan yang memberikan ketenangan, kita jangan jadikan macam kita tak tinggal. Situ kita tengok sahabat di kalangan para sahabat, maka hidup sederhana. Ada kita alhamdulillah kalau ada rumah, boleh berteduh, alhamdulillah. Selesa, alhamdulillah. Kan? Ada makan minum, ada kenderaan sikit, kan? Alhamdulillah. Kalau kita mampu, kita nak beli yang elok sikit pun tak salah, alhamdulillah. Tapi jangan jadikan keseluruhan fikiran kita, keseluruhan hidup kita untuk memikirkan dunia. Kan? Dalam kita duduk bina-bina rumah tu, mati, tak sempat duduk. Kan? Habis beratus-ratus ribu, akhirnya duduk berapa lama, mati. Dapat kat anak kita, jual, habis. Akhirnya kehidupan setakat itu. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata wayan'amu la yab'as. Di antara keunikan dan kehebatan syurga itu, nikmatnya tidak tidak hilang atau tidak la yab'as, tidak menjemukan. Tuan-tuan pergi mana-mana tempat pun, cantik macam mana pun, kita akan mai satu perasaan jemu. Kita pergi hotel mana yang cantik pun, kita boleh duduk 2 hari 2 hari, lepas tu kita mungkin jemu. Kan? Tuan-tuan pergi mana-mana tempat yang cantik, yang indah, yang hebat pun, pergi pusat percutian ke, resort ke, hotel, pulau ke apa ke, pantai yang cantik pun, tuan-tuan boleh duduk lama mana. Pergi mana depa kata cantik, Maldives, air jernih, kan? Ataupun tak payah pergi jauh, pergi ke Sabah, sempurna, kan? Pergi pulau yang cantik, yang kata apa, boleh nampak ikan, boleh apa semua tu. Berapa lama tuan-tuan boleh duduk? Sebulan? Saya ingat 2-3 hari pun teringat nak balik lah. Pergi duduk sana mungkin boleh tengok pantai sikit, mandi ke, snorkeling ke apa ke, berehat 2-3 hari, rasa nak balik, jemu. Itu hakikat kehidupan dunia. Tuan-tuan rasa nak pergi mana? Europe, dengar kata Europe cantik. Tak tahulah, wallahu a'lam. Dia kata negara yang paling cantik, yang paling indah, yang paling selesa, New Zealand. Orang katalah, saya pun tak nak pergi. Siapa yang pernah pergi New Zealand, kalau dia pergi tempat lain, dia takkan rasa apa dah lah. Mungkin kita boleh hantar Masjid Karwah ni pergi New Zealand. Tapi New Zealand tak nak nasi kandar.
kan. Tuan-tuan tak boleh duduk kan. Duduk 2-3 hari. Tak boleh. Tapi ramai orang pergi bercuti tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang sejuk, menarik. Tapi akhirnya mereka tak boleh akan bertemu juga dengan titik akhir itu. Nak balik. Bosan. Tak boleh duduk satu tempat lama. Kita di rumah kita nak buat macam mana? Kita nak pergi mana dah, kita duduk situ. Tapi jemu juga. Pasal tu kadang-kadang kita nak kena keluar juga, pergi cuti, keluar juga, pergi rumah anak kita, pergi mana ke. Pasal ada titik tu. Tapi tuan-tuan bayangkan bagaimana kita nak menempuh satu kehidupan dalam satu tempat yang kita tak akan keluar daripadanya selama-lamanya dan kita tidak akan mati walaupun selama-lamanya. Kita akan duduk di situ selama-lamanya. Itulah yang namanya syurga. Macam mana kita nak survive, nak tempuh satu kehidupan, di situlah penamat kita. Dan kita tak akan berhenti dan kita tak akan mati di situ. Syurga. Macam mana tuan-tuan rasa kita nak duduk situ? Dunia ni lagu mana pun, susah, payah, penyakit, apa jadi pun, kita tahu, tak lama. Ramai yang kita sembang, kesusahan, kepayahan yang dia tanggung, dia rasa dah, dia tahu dah, tak lama. Alhamdulillah, dia tak lama, Ustaz. Kan? Mungkin saya pun ada lah kot. Lah dah 60, mungkin ada lah kot setahun 2 tahun lagi, tak apa, lepas tu saya tinggal lah. Lepas ni lapis-lapis tu pula lah. Artinya dia tahu, tapi syurga tak ada. Maka sebab itu nikmat wa yan'amu la yab'as, nikmat yang kamu akan dapat di dalam syurga itu sesuatu yang kamu tak boleh bayangkan, dia tidak membosankan. La yabla syababuhum, dan dia tidak yabla, tidak menghilangkan syababuhum, orang yang masuk ke dalamnya tak akan tua. Muda yang tak akan tua. Masuk dalam syurga ni, pertama tak mati. Tak mati saat ni, kalau tua pun tak mau juga. Tak, la yabla syababuhum, tidak hilang muda itu, senantiasa muda. Pasal tu kita kata masuk dalam syurga ni senantiasa muda. La tukharraku thiyabahum, dan tidak musnah pakaian mereka. Nak gambarkan bahawa nikmat itu tidak akan sirna. Tuan-tuan beli kereta 10 tahun buruk lah. Tuan-tuan beli rumah baru 10 tahun, awal tu elok, lepas 10 tahun rosak sana sini, kena repair, kena perbaik balik. Apa benda dalam dunia ni yang kita beli kekal daripada hari kita beli sampai hari yang sekarang? Tak ada. Dunia kehidupan, hatta isteri kita pun yang kita kahwin, hari pertama tentulah tak sama dengan lah. Dia kata, hang pasal apa? Tak macam kita kahwin dulu. Dia jawab balik, yang hang pun sama kan. Dah belai banyak kan. Nampak? Tak kekal. Pasal tu dalam kehidupan dunia ni kita tak kecewa. Kalau tuan-tuan cinta sesuatu yang dunia ni, tuan-tuan akan kecewa. Pasal dia tak kekal. Dulu beli elok lah tak elok. Dulu beli cantik lah tak cantik. Pasal itu hakikat dunia. Dulu kahwin elok, pasal lah tak elok. Hakikatnya kita akan menemui kemusnahan, fana. Tetapi yang tidak akan ada kemusnahan, yang tidak berkurang. Kalau kita masuk duk cantik, cantik itu bertambah cantik. Nikmat itu senantiasa bertambah sehingga kita tak timbul rasa bosan. Itulah apa yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam pusingan yang kedua secara ringkas, saya akan menyebut kepada tuan-tuan beberapa amalan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita lakukan, Allah akan membalasnya dengan mendapat sebuah rumah yang kita sebut tadi ni, yang daripada emas, daripada perak, daripada permata, daripada intan, daripada berlian, daripada za'faran, daripada minyak kasturi dan sebagainya. Rumah di dalam syurga itu perlu dibayar. Rumah di dalam syurga itu perlu dibeli. Kita bukan mendapat percuma, ada sesuatu yang perlu kita bayar dan beli syurga dan rumah itu. Allah kata innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Taala menawarkan jual beli kepada orang beriman. Allah sebut innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah menawarkan jual beli dengan orang beriman. Mereka memberikan nyawa mereka dan harta mereka untuk aku akan beri mereka syurga. Jadi ada benda kita nak kena bagi untuk mendapat syurga. Antaranya dalam hadis Jabir bin Abdullah. Saya akan sebut secara ringkas beberapa amalan yang tuan-tuan boleh ambil salah satunya untuk menukar ganti dengan memperolehi sebuah rumah
di dalam syurga. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man bana masjidan lillah, sesiapa yang membina masjid kerana Allah. Yang pertama, bina masjid. Kamafhasin qatah au asghar. Dia bina masjid itu bukan sebiji, tapi sebahagian kecil saja. Dia tak perlu, tuan-tuan saya dengar kata bina masjid bila kita nak mampu bina, kan, berapa ratus juta masjid, berapa ratus ribu nak tak boleh buat lah, tak ada peluang. Tak. Kamafhasin qatah au asghar, sebahagian kecil, macam sarang telur, kan, sarang telur, sarang apa, tempat burung bertelur ke, sebesar tu atau lebih kecil daripada itu. Ada bahagian kita, mungkin sebab satu bata ke, sikit ke, sumbangan kita, infak kita, wakaf kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu baitan fil jannah, Allah Taala akan membina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Itu satu. Pasal itu tuan-tuan, kalau ada ruang dan peluang untuk membina masjid, walaupun sebahagian kecil, sumbangan tuan-tuan, baitan fil jannah, ada sebiji rumah untuk tuan-tuan dalam syurga. Nampak? Kemudian kita tengok pula dalam syarahan para ulama, Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, akan membina sebuah rumah di dalam syurga yang lebih mulia dan lebih hebat daripada rumah yang dimilikinya di dunia, disebabkan oleh infaknya dalam membina masjid, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Allah akan bagi satu rumah yang lebih baik daripada rumah di dunia ini. Kerana apa? Kerana dia terlibat membina rumah Allah. Jadi kalau kita tak boleh bina rumah Allah, tuan-tuan, kata para ulama, kalau kita terlepas peluang bina rumah Allah, apa peluang yang kita boleh buat? Khidmat kepada rumah Allah. Kalau kita terlepas peluang nak bina rumah Allah, dah siap dah. Masjid ni dah orang buat dah, ataupun kita masa tu tak mampu nak sumbang, dah siap dah. Sekarang kita nak masuk juga, nak ada juga bahagian kita, nak contribute juga, nak ada juga apa, saham kita. Kalau tak mampu bina rumah Allah, tak ada peluang nak bina rumah Allah, tak ada ruang nak infak untuk bina rumah Allah, khidmat, servis untuk rumah Allah juga termasuk di dalam perkara ini, tuan-tuan. Ada ruang untuk tuan-tuan khidmat pada rumah Allah, khidmatlah. Ikhlas. Pasal khidmat pada rumah Allah ni dugaan. Kita mungkin boleh pergi jaga tandas awam, tak ada pening kepala apa. Jaga tandas awam lebih mudah, tak pening kepala apa, daripada kita main jaga masjid. Pasal kita deal dengan manusia. Tapi kalau kita ikhlas, kita harapkan balasan daripada Allah, kita akan tenang. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala akan membina sebuah rumah atau istana di dalam syurga bagi orang yang membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 kali. Daripada Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtamiha 10 marrat, banallahu qasran fil jannah." Sesiapa yang membaca qul huwallahu ahad sehingga dia mengkhatamkannya sebanyak 10 kali, banallahu qasran fil jannah, Allah Ta'ala akan membina sebuah istana, qasran, di dalam syurga untuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang seterusnya, kelebihan yang boleh mendapat rumah ataupun sebuah istana di dalam syurga ini, kita menunaikan salat duha 4 rakaat. Kita menunaikan salat duha 4 rakaat. Daripada Abu Musa radhiyallahu an, man sallat duha arba'an, siapa yang salat duha 4 rakaat, wa qabla ula arba'an, banallah biha baitun fil jannah, Allah Ta'ala akan membina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian tuan-tuan, yang ni yang selalu kita buat, mengerjakan 12 rakaat salat rawatib yang mengiringi salat fardu, qabliyah subuh,
qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak. Daripada Ummu Habibah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla 12 raka'ah fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Sesiapa yang menjaga 12 rakaat rawatib siang dan malam, Allah akan membina sebuah rumah di dalamnya, sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW menyatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin sebuah rumah di dalam syurga bagi orang yang liman tarakal mira', orang yang meninggalkan perdebatan. Orang ajak dia berdebat, bertengkar dalam benda-benda yang tak sepatutnya. Berkelailah. Orang yang meninggalkan perkelahian, orang yang meninggalkan pertengkaran. Dia tak suka bertengkar, dia tak suka berkelahi benda-benda yang tak penting, tak perlu. Benda-benda yang perlu, kalau perlu kita bertengkar, berkelahi, kita berkelahi lah kan. Nabi SAW juga pernah marah. Tapi benda-benda yang tak perlu, benda-benda yang remeh-temeh, benda-benda yang sepatutnya diberikan kemaafan, dia tinggalkan, walaupun dia berada di pihak yang benar. Aku akan menjamin sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Orang yang apabila dia bergurau, dia tidak berbohong, aku menjamin untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Dan Nabi kata siapa lagi? Nabi kata sesiapa yang liman hassana khuluqah, sesiapa yang menjaga akhlaknya, juga aku jamin sebuah rumah di dalam syurga. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Allah juga akan membina sebuah rumah di dalam syurga. Sesiapa yang diuji dengan kematian, kemudian dia sabar dan dia redha. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari, idza mata waladul 'abd, apabila seorang hamba itu kematian anaknya, qala Allahu li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, qabattum walada 'abdi, engkau telah mengambil nyawa anak hamba-Ku? Fayaqulu na'am, lalu jawab malaikat, ya. Fayaqulu qabattum thamarata fuadi, engkau telah mengambil jantung hatinya, anak yang dia kasih dan sayang. Fayaqulu na'am, ya. Fayaqulu madza qala 'abdi, ketika engkau mengambil anak yang dia kasih dan cinta, anak yang dia sayang, apa yang dia kata? Si ayah berkata, hamidaka wastarja'a, dia memuji engkau dan dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala tanya, masa engkau ambil cabut nyawa anak dia tu, apa yang si bapa tu kata? Si bapa tu sebut apa masa engkau ambil anak dia? Lalu kata malaikat, dia menyebut alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dia sebut. Maka kata Allah, fayaqulullah ubnu li'abdi baitan, binalah sebuah rumah untuk hamba-Ku di dalam syurga, wasammuhu baital hamd, dan namakan rumah itu dengan rumah Al-Hamd. Buat rumah untuk dia satu dalam syurga, kerana ketika dia diuji, dia memuji aku dan dia istirja', dia menyebut inna lillah. Nampak tuan-tuan? Seterusnya, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk kita masuk ataupun mendapat sebuah rumah di dalam syurga? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sadda furjatan, sesiapa yang menutup ruang kosong di antara saf, man sadda, dia nampak ada ruang kosong dalam saf. Ini dalam keadaan biasalah, dalam keadaan sekarang ni kita dah ada SOP ni, tajuk lain lah. Tapi dalam keadaan yang biasa, dia nampak ada ruang kosong, dia sad, dia tutup, dia rapatkan. Bait banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Allah Subhanahu wa taala akan membina sebuah rumah untuknya di dalam syurga dan mengangkat darjatnya. Dan yang terakhir tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang boleh kita dapat daripada rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ana za'imun wa za'imun alhamilun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabdil jannah. Aku menjamin untuk orang-orang yang beriman kepadaku, yang masuk ke dalam Islam, berhijrah keranaku,
dengan sebuah rumah di dalam syurga. Nabi kata, sesiapa yang beriman dan masuk ke dalam Islam, berhijrah kerana aku, maka dia akan mendapat sebuah rumah di dalam syurga. Nampak? Itu apa yang disebut di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, sehingga kata para ulama, sesiapa yang beriman, mencintai, menghidupkan sunnah, mempertahankan sunnah, membela sunnah Nabi, artinya dia termasuk di dalam hadis ni, dia mendapat sebuah rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, beberapa amalan yang kita sebut ini, yang ringkas dan ringan ini, dengan ganjaran yang besar, dapatlah kita lakukan, walaupun tidak keseluruhan daripada amalan-amalan itu, dapatlah satu dua yang kita boleh pilih dan kita amalkan, kerana ganjarannya sangat besar. Mudah-mudahan tuan-tuan, apabila kita masuk di dalam syurga, telah tersedia, tersergam sebuah rumah yang kerana di dunia kita bersusah untuk membinanya. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.